pendapat ulama saja. Nak kata Nabi habaq jemaah tak sah, melainkan 40 tak ada. Melainkan Nabi kata jemaah ini wajib secara jemaah. Sembahyang jemaah 2 orang boleh tak? Nama jemaah tak? Nama jemaah ustaz boleh lah, jemaah pun 2 orang. Tapi nama moga kata tak pernah dengar ni bercakap sekali terkejut pasal tak main dah bilang depan. Tak apalah tuan. Pasal itu kadang-kadang ada orang kata duduk di belah Jepun. Ngaji di Jepun tu ada 10 orang tu belajar dalam satu kawasan. Kalau tuan pergi lawak kadang-kadang ada yang 5 tu ngaji tak pernah main jemaah tu. Macam kami tak cukup 40 orang. Lalu tu kacau kan. Dah 40 orang mesti mukim. Mukim mesti duduk situ. Tuk Bilal ni kata banyak yang penting saja. Lepas tu duduk depan malam nanti kau pegang satu senarai mukim, tanda. Okey, 40 cukup. Baru tu imam naik mimbar, Assalamualaikum baru bang. Lagi tak cukup temu. Jenis kampung tu balok lihat dengan Jumaat, tak ada Jumaat. Dia tak cukup baru. Jadi ada kita kena mengaji daripada dalil hadis Al-Quran. Saya baru ni orang mufti tu yang mengatakan tak sah. Kerana yang mengatakan dalam sah ada beberapa imam. Imam Syafi'i kita tak sah. Macam mana? Kalau tak cukup 40, tapi kita tak sah. Jadi kalau nak buat itu kena minta arahan kepada sultan. Jadi kalau sultan nak boleh dibayar sah. Tapi dia kata tadi Syafi'i kita tak sah. Kita tak sah kalau tak dapat. Tak dapat dulu. Tapi kalau sultan kita bayar sah pula. Jadi imam mana satu. Dia tuan, Jumaat ini dia hak pemerintah. Hak pemerintah ni dia ada. Sembahyang raya dan sebagainya syiar-syiar Islam ni kata ulama ahli sunnah, terutama ulama dalam bidang akidah, mereka menyebut bahawa syiar-syiar Islam, benda syiar ni benda yang Nabi tak pernah tinggal, benda yang menampakkan kebesaran Islam, sembahyang jemaah, misalnya Jumaat, hari raya dan sebagainya ni mesti tunggu kebenaran pemerintah. Maksudnya kita tak boleh buat pandai-pandai tanpa pemerintah benarkan, terutama dalam sembahyang Jumaat. Misalnya kalau kita nak buat satu kawasan, kita nak buat sembahyang Jumaat kita kena minta kebenaran daripada pemerintah. Isu 40 ataupun bilangan ni sebenarnya tuan-tuan, dia tak timbul. Semua ini pandangan ulama berdasarkan kepada dalil-dalil umum. Bukan tak ada pun dalil khusus yang kita Jumaat mesti 40. Cuma kenapa dia ambil 40? Ada sebab lain. Angka itu angka lain, tetapi digunakan, dikiaskan, diandaikan untuk Jumaat. Ada yang kata 4 orang, pasal 4 orang, pasal saksi bila 4, balik orang 4. Itu hanya andaian. Jadi kalau tuan-tuan misalnya duduk dalam polis ni kata tuan-tuan tak ada masjid pun ni. Masjid tak ada. Kalau nak keluar pun bayar. Dan kita ada tempat dewan, jadi kita tulis surat kepada pihak berkuasa yang menjadi wakil kepada pemerintah. Pemerintah kata okey, boleh buat Jumaat di dewan ni. Pasal payah nak keluar masjid, tak ada orang minta kebenaran. Dan dia benar kan? Tidak menjadi masalah. Walaupun ada 5 orang, ataupun ada 6 orang, walaupun ada 2 orang. Itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Dan tuan-tuan hari ini kita akan sambung itu mukadimah bayar. Kita akan sambung insya-Allah apa dia ni daripada kitab kita tak sampai lagi dalam kitab ni pun. Mungkin tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni insya-Allah lepas ni. Dan saya rasa kita sudah habis soalan yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Kita masuk soalan yang keenam daripada 46 ataupun 50 soalan yang ada dalam ni. Kita masuk pada soalan yang keenam insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sedang hadirin sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang keenam yang akan kita baca pada hari ini insya-Allah dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainur dalam kitabnya Khuf Aqidatan. Itu dia bawa soalan dan dia bawa jawapan. Ulama tuan-tuan yang selalu tulis kitab guna kaedah tanya jawab ni. Kalau tuan-tuan tanya dengan guru-guru, tak kira guru pencil ke guru tak pencil ke, kalau kita mengajak satu hala, kita kadang-kadang orang tak bagi perhatian ataupun kadang-kadang orang tak perasan ketika kita mengajar. Tapi kalau kita buat macam soal jawab, maksudnya kita mengajar-mengajar, kita tanya
timbul beberapa benda kepada orang yang dengar ceramah kita. Kalau kita buat cara tanya dengan jawab, misalnya orang akan bagi perhatian. Sekiranya kita buat cara tanya dengan jawab, kalau mengajak sahala saja, macam highway tuan-tuan dengan jalan lama, highway ni cepat mengantuk, pasal betul je. Tapi kalau jalan lama ni kono banyak ni dia kurang sikit. Tanya jawab lebih bawah ni tu. Kita nak lena lagi takut guru tanya, tak boleh jawab mana. Jadi kalau guru diajar perang seronok nyari tu dia kata faham memang ni semua ni tak tanya apa pun macam duk lena kaya dengan orang. Datang lepas nak tayang. Bagai tu tuan-tuan, banyak ulama macam Fadilatul Syekh Jamil Zainul dia buat tanya dia jawab. Kedua apa faedah dia? Kalau buat cara tanya dengan jawab, orang duk tertunggu-tunggu. Lepas soalan, orang akan tertunggu-tunggu apa jawapan. Lain dengan mengajak baca kitab straight saja. Cuba baca saya baca satu soalan. Kita mesti ada perasaan nak tahu apa dia jawapan. Itu yang selalunya para ulama dia buat kaedah ni, dia tulis kitab ni, dia tengok juga keadaan masyarakat sekitar. Jadi kalau soalan yang keenam daripada kitab ni, tuan-tuan apa yang ditanya? Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan tauhid uluhiyah? Sebelum tu, soalan nombor 5 minggu lepas-lepas dulu ni, soalannya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul? Itu soalan nombor 5. Fadilatul Syekh bawa soalan, kenapa Allah hantar rasul? Jawapan dia, Allah hantar rasul untuk suruh manusia dakwah ataupun mengajak manusia mentauhidkan Allah dan juga berakhlak dengan akhlak yang mulia. Rasul yang pertama Nuh alaihi salam. Itu rasul yang pertama. Nabi yang pertama Nabi Adam. Tapi rasul yang pertama Nuh alaihi salam. Tapi saya belajar kafir kata Adam rasul yang pertama. Saya duk menyanyi lagu nasyid raihan tu Adam. Nasyid raihan bukan dalil dalam agama. Kafir pun belum tentu betul. Yang kompor betul dalil Quran macam ni. Raihan tu banyak sangat lagi dia, kita pun tak tahu yang mana betul. Yang syirik pun ada, lagi kita sebut. Macam tu tuan-tuan, yang pertama sekali rasul dia adalah Nuh alaihi salam. Kemudian tuan-tuan, rasul ni agama dia sama. Bermula daripada Nabi Adam, Nabi yang pertama, kemudian rasul yang pertama Nuh. Kesemua rasul-rasul ni bawa agama yang sama, iaitu agama tauhid. Dan suruh manusia akhlak dengan akhlak yang mulia. Beza tak mana? Beza dari sudut syariat. Sebagaimana Allah berfirman, wa ja'alna likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Kami jadikan bagi tiap-tiap kaum itu ada syariat dan ada manhajnya. Misalnya syariat Nabi Musa tak sama dengan syariat kita. Dan ada syariat Nabi Musa yang boleh kita buat. Ada syariat Nabi Ibrahim yang boleh kita buat. Sebab tu dalam sumber hukum ada yang diberi nama syar'u man qablana, syariat orang-orang dulu yang boleh kita guna apabila Nabi SAW benarkan benda tu. Antara contoh yang selalu dibawa oleh para ulama adalah mandi dalam keadaan telanjang. Yang ini syariat Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi menceritakan tentang kisah Musa yang dituduh ada penyakit kulit. Lepas tu nak Allah Ta'ala nak membersihkan Musa ni, dia mandi dalam keadaan telanjang, kemudian batu yang ada pakaian dia itu bergerak dan Musa lihat batu itu, dan Bani Israel tengok badan Musa yang cantik itu. Jadi Nabi tak ulah apa pun. Kata para ulama, bila Nabi tak ulah